Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam Ustaz. Okey. Dengar ke suara saya? Dengar tak? Jelas. Dengar. Dengar Ustaz. Okey. Baik. Hari ini kita akan membaca sambungan kisah kepada Nabi Yusuf. Iaitu hari ini insya-Allah kita akan baca daripada ayat 15 ke 18. Sikit saja hari ini ya. Boleh ya? Okey. Baik. Siapa yang akan mengikut saya baca ni? Ada yang kaum Adam? Tengok sikit kaum Adam. Kaum Adam. Oh, kaum Adam tak ada eh? Cik Syaril mana? Lama tak tengok Cik Syaril ni. Cik Syaril. Tak ada Cik Musyarat Syaril. Ustaz, musyarat. Mesyuaratnya apa? Awal pagi mesyuaratnya tak bagus. Baik, hari ini kita akan baca surah Nabi Yusuf. Surah Yusuf. Okey, ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. Baik, kita akan baca terjemahan dia. Okey, kita mulakan ayat yang ke-15. Bismillah. Setelah mereka pergi dengan membawanya bersama dan setelah mereka sekata hendak melepaskan dia ke dalam perigi, yakni mereka pun melakukan yang demikian dan kami pula ilhamkan kepadanya, sesungguhnya engkau wahai Yusuf akan terselamat dan akan memberitahu mereka tentang hal perbuatan mereka ini sedang mereka tidak sedar dan tidak mengingatinya lagi. Ayat ke-16. Dan sesudah itu datanglah mereka mendapatkan bapa mereka pada waktu senja sambil berbuat-buat nangis. Ayat ke-17. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami telah pergi berlumba-lumba berburu dan kami tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami. Lalu ia dimakan oleh serigala. Dan sudah tentu ayah tidak percaya kepada kata-kata kami ini, sekalipun kami orang-orang yang benar. Dan bagi mengesahkan dakwaan itu, mereka pula melumurkan baju Nabi Yusuf dengan darah palsu. Bapa mereka berkata, tidak, bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu sesuatu perkara, yakni yang tidak diterima akal. Kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya dan Allah jualah yang dipohon pertolongannya dan mengenai apa yang kamu katakan. Baik, itu adalah
terjemahan kepada ayat 15 sampai ke 18. Baik, kita tengok kita akan telusuri satu persatu. Alright. Seperti biasa, kita akan buat ulang kaji sikit tentang hukum tajwid. Okey, boleh ya? Okey, baik kat sini. Falamma. Apa hukum tajwidnya kat sini? Mim, sad, syaddah, saddah. Okey, apa hukum tajwidnya? Tuan-tuan puan-puan sekalian. Ni kena panggil nama ni. Panggil nama ni. Boleh panggil nama? Okey, apa saya nak panggil ni? Puan Nur Kamsiah Manan. Apakah hukum tajwidnya di sini? Mim sabdu ya Ustaz? Ya, benar. Wajibul lunah. Betul tak? Wah, pandai dah ni. Boleh ngajar dah ni. Boleh jadi ustazah ni. Okey, bagus. Wajibul gunnah. Ni saya tanya ni soalan ni. Okey. Bihi kat sini bihi ni. Bihi wa ajma'u. Bihi wa ajma'u. Okey. Yang ni, apakah hukum mat di sini? Mat apa ni? Okey, saya panggil lagi. Puan Khazrina. Okey. Ada ke tak ada ni? Puan Khazrina. Bihi wa ajma'u. Tak ada. Okey, tak apa. Puan Isfarin. Isfarin. Selalu saya tengok ni. Nama ni macam tak pernah lepas daripada kelas kita ni. Isfarin. Apa maksudnya? Apakah tajwid ni di sini? Tak ada juga jawapan. Okey. Puan Hamimah Nozari. Apakah hukum tajwidnya di sini? Segan nak cakap ni. Ni. Apakah hukum tajwidnya? Okey, kita perlu baca dua harakat. Okey. Okey, dia dipanggil mad silah qasirah. Sebab dia pendek, dua harakat sahaja. Kalau dia panjang, dia jadi mad silah tawilah. Okey, saya suka mengingatkan kalau kita baca khususnya di sini. Fi ghayabatil jub. Ini kita panggil apa dia hukumnya ni? Qalqalah. Qalqalah apa ni? Qalqalah. Okey. Qalqalah apa? Kubra. Okey, bagus. Okey, cara bacaan dia bukan kita baca ghayabatil jub. Bukan, dia punya lantunan tu dia lambat sikit. Okey. Tu yang saya baca tadi. Fi ghayabatil jub. Lambat sikit dia punya tu lambat sikit. Dia punya lantunan dia tu lambat sikit. Sebab macam itulah baca. Paling ketara kalau kita mengaji, paling ketara biasa orang melakukan kesilapan ialah surah Tabat Yada. Okey, surah Tabat Yada. Surah Tabat Yada tu memang ada perkataan tu. Okey. Tu Puan Azura ada bagi kehadiran CPD. Alright. Isi saya sendiri pun jangan sengaja tak isi. Macam contohnya kan, surah Tabat Yada kan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia watab tu dia lambat sebab watab tu sadar. Punyalah surah Abu Lahab tu kita tahu kan Allah marah sangat ke Abu Lahab sebab apa? Abu Lahab dia telah menghina Rasulullah SAW ketika nak berdakwah kepada orang musyrikin Mekah pada ketika itu. Rasulullah nak menyampaikan dakwah, kemudian Abu Lahab dia mempertikaikan, kenapa nak kumpulkan semua penduduk Mekah hanya semata-mata nak dengar kata-kata Nabi Muhammad SAW tentang Islam, suruh menyembah Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu. Tapi Allah marah. Tabbat yada. Tabbat yada. Apa? Tabbat ni apa? Celakalah. Sampai Allah kata celakalah. Tabbat yada abi lahabin watab. Kedua-dua tangan Nabi Abu Lahab. Tangan Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab? Nasihat saya dia melemparkan batu kepada Rasulullah SAW. Anak saudaranya Abu Lahab ni bapa saudaranya. Maknanya
Abu Lahab ialah dengan Rasulullah ialah bapa saudara. Sebab Abu Lahab dia ada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ada beberapa lagi saudara maranya, iaitu contohnya siapakah bapa saudara Nabi Muhammad yang kita selalu dengar? Khususnya kaum Adam ni, kaum Adam. Kalau kita pergi sembahyang Jumaat ialah kita pun dah lama kan tak pergi sembahyang Jumaat kan. Semua dah vaksin ke dalam ni? Dah Ustaz. Dah, alhamdulillah. Okey, saya belum vaksin lagi ni. Hari-hari tengok main Malaysia Sejahtera. Alright. Contohnya macam bapa saudara Nabi Muhammad yang terkenal ialah yang kita tahu ialah apa dia? Siapakah bapa saudara Nabi Muhammad yang terkenal? Abu Talib. Abu Talib. Lagi? Kalau kita pergi sembahyang Jumaat kepada bapa saudara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Itu adalah bapa saudara Nabi Muhammad yang memeluk agama Islam. Okey, yang disepakati lah. Ada beberapa, mungkin ada beberapa yang kita tak tahu kan. Okey. Alright, itu adalah bapa saudara. Bila sebut tentang Sayyidina Hamzah. Okey. Siapakah itu Sayyidina Hamzah? Sayyidina Hamzah ni dia macam pahlawan lah. Pahlawan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Bila sebut dia ada beberapa kategori lah. Okey, kalau kita kategori first yang atas sekali kategori yang otai Sayyidina Hamzah. Kemudian bawah sikit Umar Al-Khattab. Bawah sikit Amru Al-As. Bawah lagi Khalid Al-Walid. Itu adalah orang kata warrior pada apa orang kata apa? Pahlawan pada umurnya ketika kemuncak tu lah. Maknanya okey, juara umur 40-an Sayyidina Hamzah. Okey, 30-an Sayyidina Umar. 20-an Amru Al-As. Amru Al-As tak silap saya lah. Okey. Bawah sikit Khalid Al-Walid. Itu adalah orang kata apa? Pahlawan warrior. Sayyidina Hamzah memeluk agama Islam Baik. Itu ada kita cerita sikit tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila kita sebut ini adalah lanjutan kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam di mana pada ketika ini ialah kita dah melalui beberapa orang kata apa peristiwa ataupun penceritaan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Pertama, itu kuliah kita siri yang pertama kita menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Bermimpi dia sujud, ada 11 bintang sujud. Okey, 11 bintang itu merujuk kepada saudara dia lah. Saudara dia yang ada 11 orang itu. Okey, termasuk Bunyamin, ada Yahuda, ada Raubin, ada Naftali dan sebagainya. Itu adalah saudara-saudara kepada Nabi Yusuf alaihis salam. Baik. Kemudian kita lanjutkan lagi penceritaan kita di mana saudara maranya memohon kepada Nabi Yaqub alaihissalam untuk membawa Nabi Yusuf bermain-main di luar pada ketika itulah. Okey, tapi walaupun Nabi Yaqub tidak membenarkan, okey, jadi itu yang munculnya adakah bapa tak percaya kepada saya sampai mereka membuat isyarat muncungkan mulut tu. Adakah bapa tak percaya kat kita? Sampai sekarang Allah bawa lagi dia punya tindak tanduk dia tu. Okey. Kemudian kita mulalah penceritaan kita ni pada ayat yang ke-15 iaitu lanjutan itu di mana mereka telah mendesak Nabi Yaqub untuk membenarkan mereka membawa Yusuf supaya mereka ada perancangan untuk mengenakan Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, kemudian Nabi Yaqub mengizinkan mereka untuk membawa Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian apabila mereka keluar sahaja dan pergi ke tempat permainan ataupun tempat mereka untuk membuang Nabi Yusuf tu, mereka mula menghina Nabi Yusuf. Okey. Mereka telah menghina Nabi Yusuf. Kemudian mereka meletakkan Nabi Yusuf kan. Yang saya faham dia ada yang berdasarkan kitab yang ini, kisah para rasul ni, mereka letakkan Nabi Yusuf, saya difahamkan dia macam perigi
Kemudian dia ada batu tau kat tengah-tengah tu, papan dia kat tengah-tengah. Kemudian dia turunkan Nabi Yusuf tu kat situ. Dia turunkan Nabi Yusuf, pergilah ke dasar perigi. Itulah dia punya ceritanya. Bagaimana bayangkan seorang saudara sendiri sanggup buat dekat saudaranya lain. So jadi no wonder lah. Bayangkan orang kata keturunan Yahudi kan, orang-orang Yahudi kan. Sedangkan adik-beradik mereka sendiri pun mereka boleh buat inyaya, apatah lagi bukan orang-orang Yahudi. Saudara mara Yahudi ni. Jadi no wonder lah bila sebut macam isu Palestin kan. Isu Palestin, orang-orang Yahudi, Zionis, dia bunuh orang Islam. Okey. Lepas tu itulah yang berlaku dalam konteks sampai sekarang ni mereka mewarisi. Okey. Tapi Allah berjanji, okey, kalau kita melihat kepada ayat Al-Quran ini, okey, Allah menjamin keselamatan Nabi Yusuf dalam ayat yang ke-15 ni. Sesungguhnya engkau terselamat Allah menjanjikan. Inilah janji Allah. Okey. Dan di masa akan datang Nabi Yusuf alaihissalam akan bertemu balik dengan saudara maranya apabila nanti kita akan jumpa, tak tahu lah siri yang keberapa kan, tapi dia akan jumpa balik dia punya saudara maranya. That's why Allah menceritakan bahawa kisah Nabi Yusuf ini adalah sebaik-baik kisah. Kalau kita tengok ayat yang awal-awal kuliah kita, dikatakan bahawa ahsanal qasasi bima. Okey, ahsanal qasas. Maknanya kisah Nabi Yusuf ini ada banyak pengajaran dia. Di mana dia dikhianati oleh saudara maranya, kemudian dikhianati oleh penjaganya, kemudian dikhianati oleh orang kata apa, rakannya dalam, bukan dikhianati lah, dilupakan oleh rakan-rakan dia yang di dalam penjara. Okey, itulah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Okey. Kemudian itulah kisahnya Nabi Yusuf. Kemudian kisahnya dia sampai Nabi Yusuf diletakkan dalam perigi. Kemudian mereka bila dah letak Nabi Yusuf dalam perigi ni, dah letak Nabi Yusuf tu, saudara-saudaranya tinggalkan Nabi Yusuf dalam perigi tu. Bayangkan kalau anda mempunyai, kita lah kan sendirian anak pada ketika itu, mungkinlah dalam kitab dia tak kata berapa umur ni, tapi kita boleh anggarkan sebab umur ni dia bukan perkara yang qat'i tau. Sebab dia tak nyatakan dalam kitab. Jadi kita boleh buat berdasarkan beberapa andaian ataupun penyelidikan. Sebenarnya umur Nabi Yusuf pada ketika ini masih budak lagi. Masih budak lagi. Bayangkan budak-budak kecil kita tinggalkan dalam perigi. Seram tak? Anda sendiri pun kalau jatuh dalam perigi kan, seram tak? Seram tak? Tak ada respon pun. Kita tak dengar suara saya cakap ni. Seram Ustaz. Dengar Ustaz. Dengar okey. Jadi itulah bayangkan macam pernah tengok cerita apa Piramli tu? Cerita apa Piramli yang dia Bujang lapuk. Pendekar bujang lapuk je. Kan? Dia baca mambang buang sampah pula kan dalam perigi tu kan. Tapi kita tak tahulah kisah Nabi Yusuf ni macam mana. Tapi saya suka tiba-tiba saya teringat baru-baru ni ada satu pembentang tau, dia menceritakan kisah Nabi Yusuf dalam konteks orang Melayu. Sebenarnya pada tahun 18 tahun 18 abad ke-19 telah ulama Islam telah menghasilkan sebuah buku yang menceritakan kitab yang menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana dalam konteks Nabi Yusuf ni dia menceritakan bahawa dimakan oleh singa sebab dimakan oleh harimau. Sebab dalam konteks orang Melayu harimau sangat familiar, serigala tak berapa familiar dekat orang Melayu. Kalau kita tengok kan, kenapa serigala kenapa serigala? Mungkin disebabkan kawasan Palestin sebab kita di dunia ni sebenarnya kita tak ada pun negara Israel. Okay, kalau di sekitar Palestin tu mungkin sesuai untuk kehidupan serigala. Tu yang Nabi Yaakob dia takut sangat
Nabi Yusuf alaihissalam tu dia makan oleh serigala. Okey. Kemudian kejap ya, saya nak minum air jap. Okey. Kemudian boleh sambung lagi. Batuk pula pagi-pagi. Alright. Kemudian bila dah buat kesalahan tu mereka berlakon. Mereka pulang kepada bapa mereka pada waktu senja. Okey, memang dikatakan waktu senja lah. Kat sini berdasarkan terjemahan waktu senja. Kat sini kalau kita tengok tafsir, kita tengok ayat Al-Quran, waja'u abahum isya'an yabkun. Isya' dia kata kat sini waktu dia isya'an yabkun. Yabkun ni maksud dia menangis lah, baka. Baka maksudnya menangis. Ja'a ni pergi. Okey, abahum, abah ni bapa lah. Hum tu bapa mereka. Isya'an ni waktu. Okey. Kemudian dalam keadaan mereka menangis. Itulah dia punya cara dia nak baca kan. Okey, kemudian alright. Sebenarnya kan dia menceritakan bahawa setiap kalau kita dan macam kita dah bersalah kan, kadang-kadang kita mestilah menangis tak, betul tak? Supaya kita nampak macam tak bersalah kan. Betul tak? Kan? Betul ke Puan Ika? Puan Ika. Kan macam kita dah salah kan, tak nak kena marah, kita pun menangis kan. Pada budak-budak lagi. Budak-budak mereka ni masih remaja Mereka masih remaja. Dia orang dah buat salah, kemudian mereka buat nangis lah. Supaya orang kata apa, macam tak kena marah lah kan. Tak kena marah, biasa lah budak-budak kan. Jangan kata budak-budak, dewasa pun sama. Kan? Okay, macam baru-baru ni isu lah kan. Ada beberapa isu kan. Ada beberapa kontroversi kan. Dah salah takut kena marah. Lepas tu drama. Okay macam ini saya sukalah saya mengingatkan kan saudara kita, sesama kita kan. Baru-baru ni kan ada isu di mana dua orang aktivis, okey. Seorang yang derma pergi ke sebuah negara di Palestin dan ada aktivis di Palestin itu sendiri. Bila macam mereka bertembung yang ni balas, yang ni keluarkan statement. Ini pun keluarkan statement. Jadi saya minta anda semua di dalam kita punya kuliah ini supaya kita jangan campurlah. Kita cukup kita sekadar ambil tahu tapi kita jangan tambah garam. Oh, Ustaz XXX ni sekian. XXO yang ni pun sekian. Saya macam orang kata apa, menyarankan pun supaya anda semua tinggalkanlah kita tambah garam. Seelok-eloknya kita cuba damaikan mereka. Itu lebih baik. Jangan kita ni nasib baik tak ada office kan, takkan nak online nak membawang kan. Kita bawang, Ustaz XXX ni dia sekian-sekian lah. Lepas tu baru-baru ni viral lagi pula ada kes pedofilia kan. Jangan kita share Ustaz XXX ni sekian-sekian. Jangan. Okay. Biarlah orang kita buat laporan polis, biar polis yang siasat. Jangan kita menghukumnya. Kita jangan buka aib dia. Okey, biar polis yang siasat. Jangan kita pula yang menyiasat, kita pula jadi detektif kan. Seolah-olah kita menambah lagi garawan. Mungkin kita pun tak tahu. Itu hanya sekadar gambar kan. Gambar superimpose zaman ada Photoshop kan, macam-macam gambar kita boleh buat. Betul tak? Siapa yang terror pakai Photoshop ni kat sini ni? Saya banyak benda nak minta tolong ni kalau terror Photoshop ni. Ada? Takkan tak ada? Oh, tak ada Okey, tapi tak apalah.
Itulah saya berpesanlah kepada anda semua dan pada diri saya sendiri. Kalau ada pertelagahan antara mana-mana agamawan tu, kita tinggalkanlah, biarlah kalau dia nak berhujah, biarkan mereka berhujah, kita tinggalkan, kita sekadar tengok dan ambil tahu je, jangan kita basic tahulah. Okey, basic tahulah kan. Okey, tak apa. Mana saya dah terlupa pula tadi. Okey, jadi itulah kisahnya kan tentang Nabi Yusuf. Okey, kaitkan dengan isu semasa sekarang kan. Kita buat salah, kita pun buat menangis kan. Okey. Jadi kadang-kadang tangisan ni kita jangan saya sangat kan. Kadang-kadang kita dah nak berlakon punya pasal keluar air mata kan. Macam ahli politik lah. Ahli politik macam saya pun tak tahulah kan ahli politik, sebab saya tak percaya sangat ahli politik kan. Adalah rekod kan. Okey. Ahli politik kan. Okey, nak dapat tagihan undi, nangis air mata kan. Saya kata macam memang saya lebih suka kan ahli politik kan. Yalah, kita share kan, dan mungkin lepas ni viral kat YouTube ke apa kan. Kalau ahli politik ni saya suka mereka orang kata apa balas hujah dengan hujah. Saya tak suka macam yang menggunakan emosi kan, sebab ini negara kan. Kalau kan kita macam mengundi kan, anda mengundi, anda menggunakan emosi kan, anda nak menjatuhkan pemimpin X, anda pun emosi kan, anda tak suka dia. Mungkin idea dia bagus tapi anda tak suka dia, emosi kan. Sepatutnya mengundilah orang kata apa dengan cara yang logik, ataupun mereka dia ni boleh pakai, dia ni ada pengalaman sekian. Mana tahu kan lepas ni awak tengok saya bertanding ke, nak tengok saya bertanding. Saya bertanding dekat mana parlimen mana saya bertanding kat parlimen Kuala Pilah kan. Tipis nak menang Kuala Pilah ni. Okay. Alright, itulah kita kena memilih memilih pemimpin pun macam itu juga. Jangan kita pilih pemimpin sikit-sikit kata apa berlakon, menangis, keluar air mata, tak. Kalau tanya saya, kalau kita nak pilih pemimpin, kita kena tengok idea dia, apa yang dia nak capai. Apa yang dia nak buat. Kan? Betul tak? Anda nak mencari pemimpin sekalipun memang macam tu kan. Takkan anda pilih pemimpin berdasarkan emosi. Kita kena memilih pemimpin berdasarkan idea dia. Dia nak mencapaikan negara maju menjelang 2020, 2030. Nak sampai orang kata apa transformasi negara 2050-an dulu kan, idea Datuk Seri Najib kan. Macam Dr. Mahathir pun ada idea dia. Kita tengok idea dia. Idea mana yang lagi bagus? Adakah idea X lagi bagus, idea B lagi bagus, ada A lagi bagus? Kita kena tengok idea dia. Yalah, kadang-kadang setakat manifesto je kan. Manifesto bukan janji kan. Kita bedal lah kan. Kadang-kadang dari segi manifesto pun kita dah tahu logik ke tak logik kan. Alright. Kita cerita politik lah. Sebenarnya saya tak suka cerita politik ni. Sebab nanti kan kata, ini muka parti X ni kan. Saya ni muka parti X kan. Saya tak ada parti tau. Saya biasa parti malam-malam ni. Okey Baik, kemudian dah pukul apa ni? Dah nak habis kan ni? Okey. Ada beberapa minit lagi. Okey. Kemudian mereka bawa sekali baju lah, di mana baju Nabi Yusuf AS pada ketika itu telah dilumurkan dengan darah yang palsu. Okey, kalau ikutkan dalam buku sejarah ini, mereka menggunakan darah seekor anak kambing. Mereka menyembelih dan mengambil darahnya dan meletakkan di atas baju Nabi Yusuf AS. Maknanya dalam perigi itu Nabi Yusuf dah tak berbaju kan? Dah tak pakai baju. Maknanya baju itu telah diambil oleh saudara maranya, kemudian dilumurkan darah kambing, kemudian dia tunjuk kat bapa dia. Nampak tak apa sebenarnya kan? Apa kesilapan? Itu yang kata tu. Dalam kitab ni dia kata dia nak menipu, tetapi satu perkara yang bahaya dalam penipuan ialah lupa. Jadi kita nak menipu tapi kita jangan lupa apa benda yang kita tipu. Nanti susah pula kita nak goreng. Betul tak? Pernah menipu tak ni? Pernah menipu? Siapa ni? Sekali kita menipu, kita nak cover tu susah tau.
Sebab kita takut kita lupa. Kali kalau nak tipu kita catat supaya kita jangan lupa. Okey. Mereka melumurkan baju Nabi Yusuf dengan darah palsu, tapi unfortunately malangnya saudara-saudara Nabi Yusuf ini dia terlupa. Okey. Kalau bayangkan seseorang itu diterkam oleh serigala ataupun harimau lah. Kan? Bayangkan, okey, apa yang berlaku kepada baju ni? Selain keluar darah. Selain berlumuran darah. Apa yang berlaku pada baju orang itu? Puan Hasmawati, koyak rabak. Koyak dan rabak. Oh, koyak rabak ni. Ia akan berlaku ni koyak, rabak. Baju tu akan koyak. Jadi itulah yang berlaku. Sepatutnya. Baik, kalau secara logiknya, kan, kalau kat situ pun Nabi Yaqub AS dah tahu saudara maranya cuba untuk menipu Nabi Yaqub. Kan secara logiknya kita berfikir takkanlah elok aja kan serigala tu tanggalkan baju Nabi Yusuf, habis tepi makan, ataupun dia makan kepala dia tak tanpa koyak rabaan. Maknanya orang dah mati dah, contoh orang dah mati makan. Barulah baju tu tak koyak rabaan. Itu pun koyak juga, yalah. Haiwan kan, kita pun tak boleh jangka kan haiwan kan. Apa dia orang boleh buat kan. Itulah berlakunya kepada Nabi Yusuf alaihis salam. Okey, insya-Allah kita akan sambung kita punya kisah Nabi Yusuf ini minggu depan insya-Allah untuk sambungannya. Okey, dia punya teasernya sambungan minggu depan ialah selepas Nabi Yusuf alaihissalam itu terperangkap di dalam sumur ataupun perigi, apa yang berlaku? Mungkin anda semua dah tahu, tapi tak apa, kita akan buat revision, kita akan buat ulangan supaya anda ingat kita boleh revise. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita mengakhiri kita punya pertemuan hari ini? Ada ke? Tak ada? Okey, tak ada Ustaz. Oh, ini semua nak makan ni. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini insya-Allah. Tapi ada tak saya nak tanya, ada tak wakil daripada RMC? Saya ada benda nak tanya sikitlah pasal grant ni. Ada tak wakil daripada RMC? Ada? Tak ada daripada RMC? Ada Ustaz. Ada. Nak tanya pasal grant boleh ke? Boleh insya-Allah. Okey, boleh kita yang lain tu boleh left ya. Okey, jadi kita akhiri kita punya kuliah kita hari ini insya-Allah. Jadi saya minta maaf apa yang kurang. Jadi kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.